Sahabat, ada satu cerita yang sangat menarik. Mudah-mudahan bagi ruang pada kita untuk berfikir sebentar, insya-Allah. Ada seorang pelacur ni, kisah benar, fahami dalam-dalam, insya-Allah. Seorang pelacur ni, dah berbelas tahun dia jadi seorang pelacur, dan banyak anak yang dilahirkan hasil daripada kerja dia sebagai seorang pelacur. Dia tak nak gugurkan anak, dia takut. Tapi pada waktu sama, dia tak ada kekuatan nak berubah. Walaupun dia tahu, dia sedar kerja sebagai seorang pelacur ni hukumnya haram berdosa besar. Tapi sahabat-sahabat, satu ketika dia benar-benar nak berubah. Dia pasang niat dalam-dalam, aku nak berubah ya Allah. Tapi dia tak ada kekuatan, dia tak mampu sebab dia pun dikelilingi oleh orang-orang yang macam dia, pelacur-pelacur yang masing-masing pelbagai pendapat. Kita dah jadi pelacur, apalah, terus senyalah. Masyarakat bukan terima kita pun. Ada banyak kata-kata macam tu yang senantiasa dia dengar. Tapi sahabat, satu ketika selepas dia melacurkan diri dia bersama dengan pelanggan dia, setiap hari tuan-tuan, dia akan bermimpi. Dalam keletihan tu dia bermimpi dia diazab oleh Allah SWT. Dia nampak real seakan-akan dia sedang dipanggang dalam neraka, dan pelbagai azab dia sedang lalui. Dia nampak macam tu, terkejut, berpeluh-peluh, dia ketakutan. Tapi keesokannya dia teruskan kerjaya sebagai seorang pelacur. Dia akan mimpi lagi benda yang sama setiap masa, benda ni berlaku setiap hari, berminggu-minggu lamanya. Akhirnya dia buat satu keputusan, aku kena tinggalkan kerja aku ni. Apa pun berlaku, aku kena tinggalkan kerja aku. Tapi siapa nak tolong aku? Siapa nak bantu aku? Siapa nak pimpin aku? Siapa nak terbiah aku? Allah, dia susah hati. Pernah satu ketika dia pergi kat masjid yang sudah berpuluh tahun dia tak pergi. Berbelas-belas tahun dah dia tak pergi sepanjang dia jadi pelacur. Allahu Akbar. Dia nak cari tok imam, tapi dia tak ada keberanian. Dia takut. Dia dah set kat mindah dia. Dengan cerita kawan-kawan dia, dia dah set kat mindah dia. Kau kena kutuknya, kau kena hina, orang pandang kau rendah. Daripada orang tak tahu kau pelacur, orang dah tahu kau jadi pelacur. Kau cerita kat orang buat apa? Oh, semua tu bermain dalam pemikiran dia. Jadi dia tak tahu apa cara nak buat ni. Satu hari Allah ilhamkan dia sesuatu yang tak terfikir oleh orang lain. Dia pergi kat kubur, tuan-tuan. Dia pergi kat kubur, dia duduk je, dia tengok kat kubur, dan dia perhatikan ada seorang lelaki yang dah separuh usia lah, dalam 50-an, tengah gali kubur. Dan dia perhati lelaki tu beberapa hari, Jadi penggali kubur ni perasan tahu ada seorang perempuan datang kat kubur setiap hari, tapi tak pergi ziarah kubur, duduk je perhatikan dia. Maka lelaki penggali kubur ni datang kat dia. Dia kata, awak buat apa kat kawasan perkuburan ni? Saya perhatikan dah beberapa hari awak datang kat kawasan perkuburan ni, tapi tak ziarah pun mana-mana kubur. Awak buat apa? Perempuan ni spontan kata, saya nak cari Allah. Terperanjat penggali kubur ni, nak cari Allah kat kubur. Orang cari Allah kat masjid, awak datang kat kubur pasal apa? Saya tahu Allah nak bantu saya, tapi saya tak tahu macam mana. Tapi hati saya tergerak nak pergi kubur, dan awak lah orang yang saya nampak. Saya ni penggali kubur, saya pun banyak dosa. Saya bukan orang alim, saya bukan ustaz, saya bukan imam. Saya ni penggali kubur. So perempuan pezinan tadi terus pergi dekat dengan penggali kubur ni, kata, awak lah orang yang nak tolong saya. Kenapa pula saya? Boleh tak awak bagi tahu sepanjang awak gali kubur ni, apa yang awak nampak, apa yang awak lalui? Penggali kubur ni terdiam. Dia pandang perempuan yang bertanya ni. Kemudian penggali kubur tu kata, sepanjang dia bekerja, dia setiap masa dilihat sesuatu yang menyedihkan dia. Manusia kata orang ni bagus, tapi ketika dia gali, dia tak nampak yang bagus tu. Ada manusia dipuji-puji, ketika dah jadi mayat, dah jadi arwah, ketika nak menguruskan jenazah, dia nampak sebaliknya. Maka dia kata, sangat sedikit saya lihat orang yang mati dimuliakan oleh Allah SWT, melalui pandangan saya, dia kata. Jadi perempuan ni menangis terisak-isak. Kalaulah itu berlaku pada sebagian besar jenazah, macam mana aku? Pakcik, tolong saya nak berubah. Bantulah saya, pandulah saya takut pada azab Allah, kerana saya juga akan berada kat tempat ini, pakcik. Tolong saya. Pakcik tu tengok dia.
Pakcik tu kata nak, pakcik pun bukan orang pandai, orang berilmu, kan? Marilah pakcik bawa balik jumpa isteri pakcik, mungkin dia boleh bantu anak, kan? Bermula peristiwa itulah pelacur ini, tuan-tuan, berubah untuk kenal Allah. Nampak tak tuan-tuan? Hidayah ada di mana-mana. Bila Allah dah panggil seseorang, tak ada siapa boleh halang. Jangan kamu kecilkan manusia di sekitar hidup anda. Dia mungkin hanya penggali kubur, dia mungkin hanya pengutip sampah, dia mungkin hanya pembawa lori, kan, yang bawa najis. Tapi pandangan kita lebih najis daripada kerja mereka. Kita sentiasa menghina diri kita dengan pandangan kotor kita, kan? Allahu Akbar, seorang pelacur, Allah jumpakan dia dengan Allah melalui seorang penggali kubur. Sahabat-sahabat, mari kita berubah menjadi yang terbaik di sisi Allah SWT, memuliakan setiap orang yang ada dalam hidup kita. Jangan kita kecilkan manusia. Mungkin saja mereka adalah orang yang besar di sisi Allah. Jangan kita rendah-rendahkan manusia sekitar hidup kita. Mungkin orang ini adalah tinggi di sisi Allah SWT. Allahu Akbar, subhanallah. Allah nak muliakan seorang bukan pada pakaian dia semata-mata. Ingat tu sahabat-sahabat, siapa-siapa pun Allah boleh muliakan. Hayati cerita ini, semoga kita menjadi yang terbaik di sisi Allah SWT. InsyaAllah, kalaulah cerita pelacur ni memberi impak dan anda boleh bantu orang lain, share video ini, kan? Kongsi dengan sebanyak mungkin orang lain. Sebab ada ramai orang kat luar sana nak berubah tapi tak tahu jalan, tak tahu, kan? Ada cara, 1000 cara ada, tapi tak cari, tak tahu panduan. InsyaAllah kita doakan sesama. Like, follow dan share, InsyaAllah. Pak Aris dari Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. InsyaAllah. Terima kasih semua.